الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. Alhamdulillah, kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah SWT, diberi kekuatan dan tenaga untuk melakukan amal ibadah pada malam bulan yang mulia ini, yang hanya tinggal beberapa hari saja lagi akan meninggalkan kita. Mudah-mudahan rekod amalan kita ini akan terpampang di hadapan Allah nanti dan diberi ganjaran, yang mana ganjaran besar Allah janjikan bagi mereka yang melakukan ibadah puasa. Di akhiratnya Allah berjanji melalui lidah lisan Nabi-Nya, iaitu akan dimerdekakan daripada api neraka. Dan di malam-malam terakhir juga adanya Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, di mana malaikat turun begitu ramai sekali, termasuklah malaikat Jibril. Dan beruntunglah mereka yang bersentuhan dengan malaikat tersebut. Jadi kita nak biar kita disentuh dengan malaikat, iaitu tanazzalul malaikatu waruh. Pada malam Lailatul Qadar itu turun para malaikat, termasuklah ar-ruh. Ar-ruh iaitu Jibril. Jibril pun turun juga, ketua pada malaikat pada malam Lailatul Qadar tersebut. Dan beruntunglah bila kita bersentuh dengan mereka. Jadi macam mana nak sentuh dengan mereka? Kita kena pergi tempat mereka duduk lewat. Tempat mereka duduk lewat, kita pergi juga situ, buat lewat juga situ. Mudah-mudahan kita sentuh dengan dia. Cuma malaikat ini makhluk Allah yang tak nampak, makhluk gaib. Kita tak dapat kesan dia dengan panca indera kita yang 5. Jadi kita tak suruh sentuh lagu mana. Tapi kalau kita sentuh, beruntunglah kita. Kerana Allah SWT, kalau ibarat kamera lah, dia boleh rakan malaikat tersebut, nampak dalam kamera Allah SWT. Dalam kamera kita tak nampak, kamera Allah nampak. Dan bangganya kita ataupun rasa seronoknya kita bila Allah SWT tayang balik apa yang berlaku di dunia ni, di mana kita duduk sebelah kita malaikat-malaikat. Seronok kita, bayangkanlah macam mana. Hari ni kita tengok orang yang kalau dia boleh ambil gambar sebelah dia orang besar, sebelah dia Perdana Menteri, sebelah dia Menteri Besar, maka dia cuci gambar tu, buat gambar besar letak dalam frame, duduk di rumah dia, tunjuk orang ni lah aku duduk dekat dengan Menteri Besar, aku duduk dekat dengan Perdana Menteri. Jadi kita rasa megah, rasa bangga. Tapi yang paling kita banggakan iaitu bila duduk sebelah kita malaikat. Dan malaikat ni dia tidak duduk saja. Dia tidak duduk saja. Dia sentiasa berdoa kepada Allah SWT untuk kesejahteraan orang-orang yang beramal ibadah. Dan mudah-mudahan kita dapat title tersebut, dapat bersama-sama dengan para malaikat. Jadi tempat malaikat lewat mana? Tempat mereka lewat ialah di masjid-masjid, di surau-surau, di tempat-tempat orang baca Quran. Jadi kita buatlah rumah kita pun kalau boleh, biar malaikat pergi juga, malaikat pergi juga bersentuhan dengan anak-anak kita. Mudah-mudahan dengan sentuhan tersebut, sentuhan dengan orang baik ni, akan mendapat kebaikan juga kepada kita. Mudah-mudahan. Jadi sama-samalah kita dalam dalam penghabisan Ramadan yang tidak berapa lama lagi akan meninggalkan kita ini, kita cubalah sedaya upaya
untuk bertemu ataupun untuk bersama-sama dengan makhluk Allah ini. Sebagaimana kita tengok kalau ada orang besar bagi melawat, maka kita akan layan, dan bila dia nak balik tu, kita bagi bermacam-macam hadiah. Bermacam-macam hadiah. Kalau kita tengok hari tu Presiden Barack Obama mari melawat Malaysia. Sibuk satu Malaysia. Mari melawat Malaysia. Tepat hok orang baru, orang kafir pergi, tapi Barack Obama boleh pergi. Dia boleh pergi melawat masjid. Padahal kalau ada orang kafir masuk masjid, heboh. Heboh satu Malaysia. Tapi Barack Obama pergi masuk dalam masjid, orang kata canggih. Pasal apa dia hebat? Itu hebat atas dunia. Dan kita nak kehebatan di akhirat. Jadi sama-sama lah kita ambil peluang. Allah bagi lagi pada kita umur, Allah bagi kita kesihatan, Allah bagi kita tenaga. Tunggulah peluang Ramadan yang masih ada ini. Ramadan tahun depan belum tentu lagi. Belum tentu lagi kita ada. Kita tengok atas masjid kita ini pun, tengok tahun lepas dia ada, tahun ni tak ada dah. Di mana tak ada dah? Mana Allah tak bagi peluang lagi. Kita pun tak tahu juga lagi. Tahun ni kita ada, tahun depan ada lagi tak tahu. Jadi hak benda tak tahu akan datang tu, usah kita harapkan lagi. Kita kulung dulu ataupun tukulumu dulu benda hak ada depan kita. Cuma kita berdoa lah kepada Allah SWT. Doa juga dalam bulan Ramadan yang mulia ini, kita doa supaya Allah SWT panjangkan umur kita. Panjangkan umur kita supaya kita dapat lagi beribadah kepada Allah SWT. Kita minta panjang umur supaya kita dapat beribadah. Bukan minta panjang umur supaya kita dapat galak lagi. Kita nak supaya dapat melakukan amal ibadah. Tambah lagi modal kita, tambah lagi saham kita untuk kita bawa bekal di hari akhirat besok. Dan bekal yang paling baik ialah sifat takwa. Dan puasa ni salah satu daripada matlamatnya adalah untuk melahirkan sifat takwa. Yang mana Allah sebut sifat takwa ini, wa khairuz zadi taqwa, sebaik-baik bekalan untuk kita bawa bertemu dengan Allah SWT ialah takwa. Dan manusia yang paling mulia ialah manusia yang paling bertakwa. Bukan manusia yang paling mulia ini berdasarkan pada bangsa. Allah berfirman, ya ayyuhan nas inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila, inna ja'alnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya wahai manusia, aku jadikan kamu lelaki dan perempuan. Aku jadikan kamu berbangsa-bangsa, berpuak-puak. Semua itu sama ada jantan tina, sama ada bangsa-bangsa, sama ada keturunan dan sebagainya. Bukan aku ukur, bukan jadi penilaian bagi aku. Yang jadi penilaian bagi Allah, inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi aku ialah orang yang paling bertakwa. Tak kira lah dia lelaki ke, dia perempuan ke, dia bangsa Melayu ke, dia bangsa Cina ke, dia India ke, asalkan dia bertakwa, itulah orang yang paling mulia di sisi Allah SWT. Kita ni, kita kadang-kadang kita tengok fizikal. Kita tengok fizikal, kita nilai. Tengok orang kuat, itu kita kata hebat. Pada ada Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi yang tubuh badannya kurus. Yang tubuh badannya kurus, pernah satu ketika bila Abdullah bin Mas'ud nak mari dalam majlis Nabi, sahabat-sahabat ada dah di depan bersama-sama dengan Nabi. Tiba-tiba di depannya ada lopok, pecah sikit jalan. Maka Abdullah bin Mas'ud angkat jubah dia. Nampak keting dia halus. Keting dia halus kerana dia kurus. Keting halus minyak. Sahabat-sahabat Nabi hok tengok keting dia, bila dia angkat jubah dia nampak keting halus, sepakat sokong. Koki sokong. Pasal halus dak keting dia. Nak sokong. Nabi marah, Nabi tegur. Mu tahu dak, yang muduk sokong tu keting dia halus, muduk sokong tu
di sisi Allah kalau ditimbang lebih berat daripada bukit Uhud. Beti dia kamu tengok keting halu tu, isi tak berapa ada tulai yang boleh buat sup ya kalau kita lah umpamanya. Tapi di sisi Allah isi dia, berat dia lebih berat daripada bukit Uhud. Pasal apa tu? Itu nilai takwa. Nilai ketakwaan bukan pada rupa bentuk, berat, besar, kecil dan sebagainya. Yang dinilai oleh Allah ialah takwa. Sama-samalah kita memupuk sifat takwa kita. Mudah-mudahan bulan puasa ini dapat menambahkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.